وبركاته إلى حضرة سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق واجبات علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Ada Haji hari tu pesan tu. Haji mana saya tak tahu mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid serta jawatan kuasa, yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sidang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, sedalam-dalam setinggi-tinggi puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada kita, ya alhamdulillah sekali lagi pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memulakan hari siang kita dengan kita dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah hari ini kita taat perintah Allah, kita dapat tunaikan solat fardu subuh dan taat kita kepada Nabi sallallahu, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, solat subuh itu kita tunaikan dengan cara berjamaah di mana tempat azan diazankan.
Jadi tuan-tuan sedang hadirin hadirat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ini kurniaan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Sebagai hamba yang sangat dicintai, hamba yang sangat disayang, kerana sebagai umat akhir ini, nabi yang Allah paling sayang, nabi yang Allah paling cinta, begitu juga umatnya yang Allah sangat sayang. Mudah-mudahan kita juga tergolong dalam umat yang dicintai oleh Allah. Ya, hari ini begitu sekali Allah Taala sediakan kita untuk kecukupan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan buat amal yang sedikit, ganjarannya dilipat gandakan. Jadi alhamdulillah, syukur hari ini kita buat amal sikit ya. Apa amalnya? Salat subuh berjamaah sikitnya, tapi digandakan kepada 27 kali ganda. Ya, kalau hari ini orang yang sembahyang seorang-seorang 27 kali dibandingkan dengan kita yang sembahyang sekali. Kita sembahyang berjamaah, yang seorang-seorang itu sembahyang 27 kali seorang-seorang. Iyalah, seorang-seorang. Jadi ganjarannya tetap tidak dapat menyamai atau menandingi bagi orang yang salat berjamaah di mana tempat azankan lagi. Jadi alhamdulillah, pada hari ini Allah Taala masih pilih kita lagi. Ya, tuan-tuan sedang hadirin hadirat, yang saya bekalkan tu yang lalu saya dah ada sebutkan. Berhubung perkara sunat-sunat sembahyang yang lepas ya. Saya pun baru ingat malam tadi, diingatkan Tuan Haji 2 minggu lepas, kata kalau boleh dituliskan, itulah saya tuliskan tu. Mudah-mudahan boleh faham lah insya-Allah. Tentang perkara apa tu? Doa kunut, tahiyatul awal, sujud tilawah dan sujud tilawah dan sujud sahwi. Sujud sahwi ya, ada 4 tu. Mudah-mudahan lah. Itu yang lepas. Ya, nanti kalau nak dijelaskan boleh jelaskan lagi kalau kita jumpa jalan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah hari ini kita sambung sedikit di muka surat 42 tentang kita solat berjamaah. Siapa yang dibolehkan bagi kita ini untuk tidak pergi solat berjamaah, dan kalau tak pergi tu apa sebabnya. Jadi hari ini kita sambung sedikit. Yang lepas tak selesai, imam memanjangkan solat atau meninggalkan sunat-sunat. Ya, hari ini kalau kita datang solat berjamaah di masjid, kita tahu di masjid tu imamnya baca surah memang panjangnya. Memang kita rasa kita tak mampu nak ikut, maka kita diuzurkan. Tak boleh datang masjid itu, cari masjid lain, jangan tak datang terus. Sebab sekarang masjid dah banyak. Jadi tidak bolehlah kita meninggalkan berjamaah. Kerana apa tak berjamaah ni? Kerana di masjid imamnya baca surah panjang sangat. Surah apa tadi? Surah Duha. Astaghfirullahaladzim. Surah Duha pun dikata panjang sangat. Lainlah kalau suratul Baqarah ke, surah Insan ke, Ali Imran ke dia baca ke. Surah Duha. Kalau surah A'la lagi macam mana yang terus tak datang semua ya. Jadi tak panjang tu Jadi ni kita lihat, apabila seseorang itu tidak berjamaah kerana tidak mahu mengikut imam yang sedemikian. Apa imam sedemikian itu? Imam yang memanjangkan solatnya. Maka itu juga merupakan satu keuzuran yang diterima. Okey. Contohnya rokoknya lama kita tak boleh ikut. Kita biasa baca 3 kali Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Rupa imam ni baca rukuk 11 kali setiap kali. Setiap hari dia baca 11 kali. Wah, kita tak tahan ni panjang. Dia panjang tu kita tak boleh ikut. Itu pun diuzurkan juga. Ya, kalau sujudnya biasa kita baca sekali je. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Imam baca sujud 11 kali pula. Tak suruh pun baca panjang. Kita tak tahan. Jadi di sini dibolehkan, diuzurkan kita tak berjamaah. Tapi sekarang saya sebutkanlah, tak jemaah di situ je, kena cari tempat lain. Macam itu. Saya tak menganjurkan kita meninggalkan jamaah masjid kita, tidak. Sebab di sini kalau tak boleh ikut kerana panjangnya itu, kita tak payah berjamaah. Itu disebutkan. Namun hari ini kita jangan kata tak berjamaah, tempat lain ada. Yang bacanya pendek-pendek ada. Solat subuh baca inna atau inna kal kautsar je, rakaat pertama. Rakaat kedua surah Ikhlas, kul huwallahu ahad. Ada. Jadi tak boleh kata hari ini sana ni panjang sangat ni, kita cari tempat yang pendek lah. Itulah kerja kita. Jadi contoh tengok kalau solat tarawih di mana Masjid Hafiz, hari pertama ramai, hari kedua sikit, hari ketiga, hari keempat tinggal imam dengan Pak Bilal lah. Panjang. Tapi orang yang ada seronok dengan Al-Quran, yang jiwa dia kan terpaut pada Quran, dia suka cari tempat-tempat yang imam dah hafiz. Tarawih lah. Sini alhamdulillah imam kita imam hafiz. Ini adalah kenapa? Kerana kita boleh meninggalkan itu kerana ini adalah kerana
Sedangkan mufarakah daripada imam yang begitu sifatnya dibenarkan. Hari ni kita sembahyang, kita tengok imam ini lagi tengah sembahyang betul-betul ni surah panjang, kita mufarakah tak tahan ni surah panjang, maka dibolehkan mufarakah. Ini kan pula tidak turut serta dengannya daripada awal, dibolehkan. Jadi kalau imam baca surah panjang pun kita boleh mufarakah, kita tak tahan. Imam rukuknya terlalu panjang, kita tak tahan. Imam sujud terlalu panjang, tak tahan kita. Dibolehkan kita mufarakah. Begitu lagi kan hari ini daripada awal tidak ikut, sudah tentunya dibolehkan. Yang ni sunat-sunat yang kecil tu kalau kita lihat, ada sunat-sunat yang kecil kadang kita pun tersilap, terlepas ke apa kita. Kalau rujuk dalam kitab Safinatun Najah, di sana ada disebut kan, ya sunnah, disunatkan bagi kita ini apa, raf'ul yadain, mengangkat dua tangan, fi arba', pada 4 mawadhi', pada 4 tempat, disunatkan bagi kita lah. Kadang-kadang kita terlupa ni sunat ni kita terlupa nak buat. Begitu ringan pun kalau imam tinggalkan, kalau kita tak suka tak payah ikut dia. Apa dia? Ya sunnu, disunatkan yurfa, angkat tangan, yadain, dua tangan, angkat tangan fi arba'ah, pada 4 mawadhi', pada 4 tempat. Tu kena ambil kira satu. Kita lihat hari ni imam tinggalkan sunat apa? Contohnya yang pertama, indat takbiratul ihram, iaitu ketika takbiratul ihram. Dulu dah jumpa kan, ketika takbiratul ihram ni imam tak angkat tangan. Kenapa tak angkat tangan? Ini sunat, kita tak suka, tak nak ikut dia tak apa. Yang pertama, nak angkat tangan pertama ketika takbiratul ihram satu, lain-lain nanti jangan angkat. Yang lain-lain nanti jangan angkat. Itu satu. Yang kedua, dar rukuk, ketika kita nak rukuk, angkat tangan takbir. Yang ketiga apa dia? Dal i'tidal. Apa dia i'tidal? Ketika bangkit daripada rukuk, itu angkat tangan. Yang keempat, dal qiyam ba'da tasyahhudil awal. Jika kita berdiri selepas kita baca tahiyatul awal. Mudahnya untuk kita naik pada rakaat yang ketiga. Subuh tak adalah. Sekali lagi disebutkan untuk angkat tangan, ya sunnu, sunat je. Tapi sunat dia jangan tak buat. Kalau boleh buat untuk kesempurnaan. Ini Syekh Salim Sumairi Al-Hadrami terujuk dalam kitab Safinatun Najah, dia di situ. Ya sunnu raf'ul yadain fi arba'ah mawadhi'. Sunat bagi kita semua angkat tangan pada 4 tempat. Lain-lain jangan angkat, kurang tak apa, lebih jangan. Yang pertama tadi apa? Indat takbiratul ihram, di ketika kita sebut Allahu Akbar, angkat tangan. Letakkan betul-betul ibu jari kita berada di bawah, cuping bawah anak telinga ni. Bagi perempuan tidaklah, dia tak. Bagi lelaki sempurnakan. Lagi satu apa dia? Indar rukuk, ketika nak rukuk, angkat tangan takbir. Macam mana nak letak angkat tangan ni seperti mana? Angkat tangan seperti takbiratul ihram lah. Kalau takbiratul ihram tadi berada di sisi, nanti masa nak rukuk tangan sama jugalah. Jangan ketika takbiratul ihram tangan di sini, masa nak rukuk nanti tangan dekat sini pula. Ni dah ambil hak perempuan punya. Kerana orang perempuan begini kan, depan dia dekat kan. Jadi kita masa nak rukuk tangan pun sama juga, jangan direndahkan. Okey, yang ketiga apa dia? Indal i'tidal. Lepas rukuk tu nak i'tidal tu angkat tangan. Macam mana caranya? Samalah caranya dengan masa takbiratul ihram tangannya. Hak kita lelaki. Jadi kalau tadi takbiratul ihram begini tangannya, nanti nak rukuk pun macam ini juga angkatnya. Nanti i'tidal macam ini juga angkatnya. Nanti lepas daripada tahiyatul awal macam gini juga angkatnya, sama. Kalau tadi kita macam gini juga. Kalau tadi perempuan begini, takbiratul ihramnya macam gini jugalah rapat, dia rapatkan, sini rapat, dia macam gitulah. Takkan nanti lepas rukuk separuh aja pusat. Tak, sama juga, sama tempatnya. Dia semakin rendah nanti. 4 kali angkat, rendah. Terus tak ada nanti kan. Jadi ini sunat je, sunat yang kecil. Sunat ni sunat hayat, dia angkat tangan tu. Bukan abad pun. Tapi jangan ditinggalkan perkara ni. Tuan-tuan kasih dia Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin saya pun pernah tersebut. Ada pula ni yang rakaat pertama naik rakaat kedua dia pergi angkatnya tangan. Rakaat pertama tu naik rakaat kedua dia angkat je juga, tak tahulah kenapa.
Jadi selepas daripada hari ini tak adalah jemaah kita, tidak saya sebut sini. Lepas daripada hari ini tak ada lagi lah rakaat pertama ke rakaat kedua angkat. Saya pun tercari-cari kenapa ustaz-ustaz saya kata. Ustaz saya kenapa kata kalau disengajakan itu batal sembahyangnya. Kalau sengaja. Kalau dia jahil atau lupa dua, dia bodoh dan dia tak tahu. Dia bodoh, dia lupa tak apa, tapi sampai bila nak tak tahu. Jadi lepas ni semua dah tahu insya-Allah, sampai-sampai kan. Kenapa dia kata jadi batal? Kerana tempat tu bukan tempat yang disuruh. Rakaat pertama ni, rakaat kedua tak disuruh pun. Habis kita buat. Jadi batal kerana apa? Dia bergerak 4 kali pergerakan besar anggotanya, 2 tangan. Dia daripada bawah tu naik, angkat tangan dah 2. Dah 2 pergerakan. Dia pulang lagi sekali 2, jadi 4. Itu rupanya ustaz kita kata batal. Oh, 4 dia jadinya. Bukan satu anggota dikira 2 anggota sama pergerakan dikira 1, tak. Bukan 2 anggota sama pergerakan dikira 1, tak. Tangan tadi naik tu bukan dikira 1, itu kira 2. Pulang lagi 2 jadi 4. Kan dah lebih daripada 3 pergerakan yang besar. Ni jangan dibuatlah. Ni kalau tak berani nak jaga-jaga, kurangkan daripada 4 jadi 3, jadi 2. Tak payah angkat pun tak apa. Namun rugi siapa tak angkat. Kita kata ni sunnah ni Nabi. Tuan-tuan, sunnah kalau tinggalkan rugi. Bukan tinggalkan sunnah tak dapat apa-apa. Buat dapat pahala, tinggalkan tak dapat apa-apa. Bukan. Buat dapat pahala, tinggalkan dapat rugi. Macam tu. Ni perkara sunnah. Ni kalau kita ikut keadaan imam yang begitu juga sampai kita rasa tak selesa, tak sedap kita nak ikut, maka kita tinggalkan. Begitu juga tentang sunat tadi, imam selalu meninggalkan sunat. Ya, sunat yang ab'ad lagi. Apa ab'ad? Itu iaitu tahiyatul awal. Ya, tahiyatul awal dia tinggal, tahiyatul awal dia tinggal. Ni sunat yang berat. Maka memang tak berlakulah di tempat kita. Ini kalau imam begini, kita tak berjamaah di situ. Tak mengikut dia, tak apa tinggalkan jamaah. Saya cakap sekali lagi, bukan maksudnya kita boleh terus berlapang bersenang hati. Aku tak pergi masjid ini kerana apa? Imamnya selalu tak baca tahiyatul awal. Kan sunat. Dia boleh tak dibaca, bukan tak boleh. Boleh tak dibaca. Tapi hari ni kita tengok keadaan begini, maka kita pun tak nak ikut berjamaah. Itu dibolehkan. Walaupun dia tu sunat yang diberatkan. Patutnya dibuat untuk kesempurnaan sembahyang itu. Sampai kalau tertinggal kita kena buat sujud sahwi. Tu yang saya dah bagi risalah tu, kita dah jumpa. Apa cerita dengan sujud sahwi yang tuan-tuan pegang, puan-puan tu? Ya, kalau imam buat, kita wajib buat kan? Kalau imam tinggal, kita boleh buat. Syarat setelah imam beri salam tu ada semua tu. Terima kasih Tuan Haji yang mengingatkan saya untuk membanyakkan tu. Kalau tak cukup tu nanti pinjam kawan-kawannya. Sekarang dah canggih, bawa handset, snap aja. Begitu sekali. Itu tentang tahiyat awal yang lepas, yang pada tangan tuan-tuan tu. Yang atas tu apa? Yang pertama sekali tu apa? Tahiyat awal duduk tahiyat awal. Tilawah. Yang pertama yang kepada kata yang pertama tu sujud tilawah kan. Cuba rujuk kat situ. Kan dah jumpa tu sunat. Dia sunat tu. Yang pertama sujud tilawah. Mudah-mudahan ni jelas hari ni bila dah ada tu. Kenapa? Macam mana dengan sujud tilawah yang sunat? Tu. Kalau imam melaksanakan sujud tilawah, kita wajib muafakat imam laksanakan sujud tilawah. Maknanya apa? Kalau imam buat sujud tilawah, kita tak sujud, sembahyang kita tak sah. Apa hukum sujud tilawah? Hukumnya sunat. Tapi bila imam buat, kita tak buat, jadi batal sembahyang kita. Itu sujud tilawah. Imam buat, kita wajib muafakat dengan imam buat. Kemudian apa bawah tu? Imam tinggal, kita wajib muafakat tinggal. Ini sujud tilawah. Kalau imam tak buat sampai kepada ayat sajadah, kita buat, maka sembahyang kita batal. Itu yang pertama. Sujud tilawah, imam buat, kita wajib buat. Imam tinggal, kita wajib tinggal, maksud dia. Yang kedua apa, Ji? Sujud sahwi. Yang kedua sujud sahwi.
Ini biasa berlaku ni kalau imam tertinggal tahiyatul awal kan ada lupa tu kan. Kita kan ganti dengan sujud sahwi. Imam tertinggal doa kunut kan ganti sujud sahwi. Tuan-tuan kalau tertinggal tahiyatul awal, kita tertinggal 3 sunat ab'ad. Cuba kira. Tahiyatul awal tu kalau kita tinggal 3 sekali kita tinggal sunat ab'ad. Apa dia? Tertinggal bacanya, tertinggal duduknya, tertinggal salawat atas Nabi dalam tahiyat tu. 3 sekali aruf. Jaga-jaga tu. Tapi kalau nak ganti satu je nanti, jangan ganti jadi 6 kali sujud pula. Ni sujud baca tahiyat tinggal, ni sujud duduk tinggal, ni sujud salawat. Tak ada, dia 2 kali je. Yang manjang jadi tak sah ni. Apa lagi? Kalau tuan tertinggal doa kunut, ni masalah sujud sahwi ni, tertinggal doa kunut ganti sujud sahwi. Bila tertinggal doa kunut, kita dah tertinggal 4 ab'ad. Apa satunya? Doa kunutnya. 2, dirinya. 3, selawat atas Nabi. 4, salam atas sahabat. 4 sekali tu, terujuk. Itu dia sunat ab'ad tu. Bila satu doa kunut tinggal dia, kita akan tertinggal 4. Apa? Tertinggal doa kunutnya, tertinggal dirinya baca doa kunut, tertinggal tertinggal salawat atas Nabi, dan tertinggal salawat salam pada sahabat. 4 sekali. Dia baru berapa tu? Jadi baru ada 7. Satu lagi apa dia? Dalam tahiyat akhirnya jarang tertinggal salawat atas Nabi dalam tahiyatul akhir. Salawat atas sahabat Nabi dalam tahiyatul akhir. Wa ala ali Muhammad. Itu sunat ab'ad dalam tahiyatul akhir. Jadi dah ada 8 lah kalau kita pisahkan. Ini perkara yang tuan pegang di kolom yang kedua itu, iaitu sujud sahwi. Sujud sahwi kalau imam buat, kita wajib muafakat buat. Muafakat dengan imam pada melaksanakan. Saya pun tak tahu ayatnya macam mana tadi tu. Begitulah lebih kurang lah. Imam buat, kita muafakat buat. Kalau imam sujud sahwi, kita disuruh muafakat. Kita tak ikut, sembahyang kita batal. Kecuali mufarakah, selamat. Aku tak ikut imam mufarakah, selamat. Sujud sahwi, imam tinggalkan, kita boleh. Tak wajib. Imam tinggalkan, kita tak wajib tinggalkan. Imam tinggalkan, tadi dah tahu imam tak baca tahiyatul awal. Imam sujud sahwi, kita wajib. Sekali ni imam tak sujud sahwi. Adakah kita boleh buat? Yang ini imam tinggal, kita boleh buat. Tu. Imam tinggal, kita tak muafakat dengan imam meninggalkan. Patut muafakat, tapi kita tak. Ini tahiyat awal. Imam tahiyat awal pula ni apa benda ni? Sujud sahwi. Syarat kita nak buat setelah imam beri salam. Siapa yang buat sujud sahwi, kenapa dia buat sujud sahwi dulu tau? Kita dah tengok kan ni. Subuh dia tak buat doa kunut. Kemudian zuhur dia tak baca tahiyat awal. Kemudian asar dia tak baca tahiyat awal. Dan dia tak sujud sahwi. Maghrib dia tak baca tahiyat awal. Okey. Jadi kita pun dah tahu ni tak baca ni. Kita yang mengganti sujud sahwi sendiri. Sebelum imam beri salam, batal. Kita pasal kita dah perhatikan dia tak buat je ni. Dia memang tinggal, dia tak buat. Jadi kita jaga. Ini kali ni pun tak buat. Kita pun sujud sahwi dulu. Sebelum imam beri salam, sembahyang kita batal. Okey. Kita buat sujud sahwi dulu sebelum imam beri salam. Syarat tuan-tuan puan-puan kalau nak buat sujud sahwi dengan imam yang macam ini keadaan dia, pastikan imam telah beri salam. Sekurang-kurang telah sempurna salam pertama, Assalamualaikum. Belum masuk warahmatullah, kita dah sujud sahwi tak apa. Yang penting telah selamat. Assalamualaikum. Warah itu kita imam warah, kita pun sujud tak apa. Sebab sembahyang imam telah ditutup dengan salam. Yang ke 1, 2, yang ke 3. Tahiyat awal. Ruang yang ketiga, tahiyatul awal. Tahiyatul awal ini
Kalau imam tinggal, wajib muafakat tinggal. Imam tinggal, muafakat tinggal. Kita mesti tinggal. Imam buat, kita tak wajib muafakat buat. Kita boleh tinggal. Sekali lagi, tahiyyatul awal. Imam buat, kita wajib buat. Itu namanya imam tinggal, kita wajib tinggal. Itu namanya muafakat imam. Imam buat, kita tak wajib buat. Tak muafakat, kita tinggal. Mudah kata, imam baca tahiyat duduk, kita boleh diri, tunggu dekat atas. Nak baca Fatihah dulu ke, ataupun nanti sayang-sayang imam ke, boleh, tunggu atas. Kenapa tak nak baca? Sunat ab'ad. Imam tinggal, kita wajib. Imam duduk, kita boleh. Tak duduk, kita diri. Tapi bila imam tak baca, imam diri, kita mesti diri. Siapa-siapa yang imam tak baca tahiyyatul awal, imam diri. Dia pun terus dengan tahiyyatul awal, dia kena buat dua ni. Satu dia kena mufarakah. Dua pula. Dia kena mufarakah. Dua, dia kena ikut. Imam diri, satu, dia mesti ikut. Dia tak nak ikut, kedua dia boleh buat pilihan, dia mufarakah, aku nak baca juga tahiyatul awal. Mesti niat mufarakah. Benda sunat, imam tinggalkan, kita ikut je. Itu yang cerita sujud, apa tadi? Sujud sahwi tadi. Nah, nanti diganti sujud sahwi tu jadinya imam buat, kita wajib buat, imam tinggal, kita boleh buat. Okey, tahiyatul awal ni, dia lain sikit lah, tak lain jugalah. Imam diri, kita ikut je diri. Kenapa imam diri ni? Rakaat ketiga, imam tak baca tahiyyatul awal, dirilah dia. Okey. Adakah kita boleh duduk baca tahiyyatul awal? Tak boleh. Duduk baca batal. Kalau imam duduk pula ni, kenapa imam duduk ni rakaat yang kedua ni? Oh, imam baca tahiyyatul awal. Saya tak nak, saya diri. Boleh ke tak? Boleh, senang macam itu. Tunggu imam di saat kita berdiri. Dan yang terakhir, doa kunut. Doa kunut sunat ab'ad yang paling ringan dalam masalah doa kunut itu. Apa dia? Imam buat, kita boleh tinggal. Imam tinggal, kita boleh buat. Tak muafakat dua-dua. Boleh tak bermuafakat dua-dua? Apa tak muafakatnya? Imam doa kunut, saya tak nak muafakat dengan imam, saya turun. Turun tu nak baca tahiyat ke tak? Tak nak baca pun tak apa, tunggu sampai imam turun. Kalau nak baca dulu pun tak apa, tunggu sampai bila? Sampai bagi salam. Okey. Dan kalau dia terlupa, dia turun, dia baca tahiyatul akhir. Kemudian dia beri salam. Bagi salam dia tak mufarakah. Batal. Okey. Doa kunut, imam baca kunut, kita terus turun. Nak baca tahiyat dulu ke tak? Terpulang nak baca tahiyat dulu ke ataupun nak tunggu, tak apa. Baca tahiyat sampai innaka hamidum majid pun tak apa, tunggu. Baca doa yang Nabi ajar, yang warid daripada Nabi sebelum bagi salam, iza faragha ahadukum min tasyahhudil akhir, bila habis baca tahiyatul akhir, apa dia? Fas'alu ataupun minta apa? Minta dilindungi. Fata'awadu, minta dilindungi 4. Kan kita dah amalkan. Jauhkan daripada neraka jahanam, jauhkan daripada azab kubur, jauhkan daripada fitnah hidup, fitnah mati, jauhkan daripada buruknya fitnah dajjal tu. Jadi kalau kita turun dulu, imam masih Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Biarkan dia. Kita gasak-gasak dengan tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Terpulang. Ataupun nak termenung ke apa, tunggu dia. Itu boleh buat pilihan. Namun turunnya itu hukumnya makruh. Kerana qudwahnya, kerana ikutnya tak dibuat. Turun tu boleh tapi makruh. Jadi kat sini kalau berlakulah di masjid kita ni imam tinggalkan solat sunat pula, perkara-perkara sunat ni kita diuzurkan. Kita boleh tak berjamaah di situ. Dalam kitab tak kata kita boleh tak berjamaah di situ, tak. Dia kata kita diuzurkan daripada solat berjamaah. Tapi arti kata lain, sekarang
Sana ada masjid, sana ada surau, sana ada surau. Kenapa pergi sana? Kerana saya tak boleh di sana imam tinggalkan sunat-sunat. Kenapa? Sana surahnya baca panjang-panjang. Tak apa, boleh. Bukan terus duduk kat rumah termenung, tak. Hari ni kena cari tempat lain, tempat yang mudah. Okey, selesai. Jadi doa kunut ini imam tak buat pula kali ni. Patutnya sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Patutnya imam baca Allahumma hdina fi man hadait. Imam terus sujud. Imam terus sujud. Oh, yang tadi tu nanti silap tu. Tuan Haji. Turun tadi jangan baca tahiyat, jangan sujud dulu, minta maaf. Tunggu dia duduk tu, masya-Allah. Tu silap terang tu kan. Okey. Tunggu dulu, jangan sujud dulu. Tadi tu dia tak nak baca doa kunut. Tunggu dulu. Jangan sujud dulu. Saya salah yang situ. Ini pada yang lain tu. Okey. Jadi yang tadi tu imam tak baca, kita boleh baca doa kunut. Dia ringan. Imam lepas sami'allahu liman hamidah, imam pun sujud. Kita tak muafakat tak apa. Saya tak nak sujud. Saya nak baca doa kunut. Tak apa baca doa kunut. Imam tinggal, kita buat. Ni doa kunut. Okay. Jadi nak pilih yang mana? Oleh kerana takut panjang, kita baca doa kunut yang ringkas. Dah biasa tuan, kita biasa. Baca doa kunut yang ringkas. Allahumma ghafirli ya ghafur. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Dah cukuplah 4. Ada sempurna dah 4 kat situ. Apa dia? Doa. Apa dia? Puji. Apa dia? Selawat Nabi. Apa dia? Selawat salam pada sahabat. Cukup dah 4. Allahumma ghafirli, wahai Allah ampunkan aku. Cukup dah. Itu minta. Ya ghafur, ya ghafur, wahai pengampun. Itu puji. Wa sallallahu ala Muhammad, itu selawat atas Nabi. Wa ala alihi wasallam. Dah cukup 4. Baca kunut yang ringkas. Nanti subuh esok Pak Imam dah boleh baca kunut ringkas ya. Pasal ramai nak cepat balik kan. Jadi kunut ringkas esok. Dia boleh tu. Tapi ni yang betulnya kena baca kunut yang biasalah, yang bukan panjang lah, sederhana panjang lah tu. Dia biasa. Okay. Adakah kita boleh aminkan doa kunut? Ya, kena aminkan. Jadilah orang tawadhu. Rendah dirilah dengan Allah. Bila doa dibaca sebut amin, apakah salah? Amin. Kita tak cakap apa-apa pun. Kita cakap dengan Allah. Betul ya Allah. Perkenankan ya Allah. Terimalah ya Allah. Agar tak boleh ke sebut amin? Kenapa pula ada yang kata tak boleh? Kita bukan cakap dengan orang pun. Kita cakap dengan Allah, minta dengan Allah. Sampai bila nak amin? Terpulang. Kalau kita ni nak imam baca doa kunut, kita terus memang nak amin, gasak je amin. Pun tak apa. Kan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu kan kalimah puji tu. Itu sampai situ tu. Itu puji tu. Allah, engkau lah Allah yang menyempurnakan. Kau penyempurna. Fa innaka taqdi. Kau yang sempurna qada, yang sempurnakan kita. Itu kan puji tu. Sebelum wa nastaghfiruka kita tutup tu, aku mohon ampun, tu kan doa balik tu. Kemudian bawah tu wasallallahu kan selawat. Sebelum itu tuan-tuan ni yang berjamaah, dia tak nak, dia nak amin, dia pun tak apa. Amin, amin, amin. Tak apa. Masa selawat, Pak Imam selawat, ni nak amin ke nak ikut ni? Ikut pun boleh, amin pun boleh. Betul selawat tu. Imam ucap selawat kepada Rasulullah, betul tu Ustaz salam, betul. Jadi kita iya. Jadi sampai mana tuan? Jangan hari ini kita tanda tangan, dah tak doa. Imam dah duduk sujud, kita pun masih angkat je. Ini kenapa ni? Dah habis doa dah. Dah tak ditutup. Bila imam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dah turun dah, boleh lagi. Tak ada lagi ya. Dah tak ada lagi dah. Kita bawa tangan sampai sujud tak? Tempatnya bila dah habis qunut, imam dah bergerak untuk sujud, dah habislah tanda tangannya. Itu jangan, itu yang lebih-lebih tu bukan doa. Doanya bila mula Allahumma hdina fi man hadait. Allah, engkau beri aku hidayah ya Allah, engkau mempunyai hidayah. Wa afina fi man afait. Allah, afiahkan aku ya Allah, engkau punya afiah. Itu amin tak apa. Ni amin tak sebut nanti doa lebih. Jadi hari ni di mana tempat nak angkat tangan dan di mana nak lepaskan tangan. Bukan tempat, jangan buat. Untuk kesempurnaan lah, tak ada siapa je, kita dah biasa buat dah biasa sembahyang. Ini yang dalam sini, dalam masjid ni, kita dah biasa sembahyang dah.
Dah lama dah kita sembahyang kan. Jadinya kita pun dah tahu dah cuma ulang kaji je. Kita datang pun kita suka-suka datang hari ni untuk raihkan panggilan Allah. Nak tak datang boleh. Kan dulu kita pernah buka muka surat lepas. Tuan Haji Jufri atas sekali baru nikah tak payah datang je. Betul lah ni, baru nikah tak payah datang. Muka surat 42. Jadi kalau siapa yang baru nikah tak payah datang tak apa. Kerana baru nikah. Jadi yang tak datang ni, yang kampung kita yang tak datang mungkin semua baru nikah lah agaknya. Tak apa. Terujuk kitab pada Tuan Haji Jufri. Muka surat 42 atas sekali. Baru nikah tak payah datang tak apa. Tapi yang tak datang tu hanya 3 fardu je. 3 waktu saja. Apa dia? Maghrib, Isyak, Subuh. Zuhur tak datang. Kenapa tak datang? Baru nikah. Wih, tak pakai ni. Zuhur tak datang, baru nikah. Tak pakai, ni tak pakai. Dia kena datang. Asar kena datang. Itu cerita baru nikah tu. Mana-mana yang hari ni mungkin yang ramai tak datang ni, kita anggap sangka baik semua ya. Baru nikah. Sebab dia tak datang. Ini kira baik sangatlah, memang betul. Jadi di situ tuan-tuan sedang hadirin hadirat diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, kena ambil perhatian masalah solat, masalah sunat itu. Sama ada yang sunat yang ringan ataupun sunat yang berat. Jadi kita tak ada salahnya lah hari ni kita cari sembahyang berjamaah ni. Allah sangat menguntungkan kita. Kembalinya kepada kita tuan-tuan. Allah dah bagi tawaran kan kepada kita. Kau nak ambil pun tak ada apa pada Allah. Kita nak buat pun hari ni kalau manusia satu dunia ni tak sembahyang, tak ada apa pun pada Allah. Kalau sembahyang tak ada apa pada Allah. Kembalinya pada kita sendiri. Hari ni hadiah ni sembahyang berjamaah 27 ganjaran ni, kalau kita tak ambil pun tak ada apa pun. Allah dah sediakan. Tapi kalau ambil balik pada kita sendiri. Jadi yang rugi ya kita dah. Cuma Allah dah bagi satu perbuatan itu dilipat ganda kerana apa? Kerana hari ni mudah-mudahan ni hamba ni mudah-mudahan cukup nanti. Mudah-mudahan cukup tambang dia untuk menuju alam akhirat. Ni kita pun duduklah cerita-cerita akhirat. Kan saya pernah sebutkan tu kan. Ini dunia ni tempat cerita akhirat. Nanti akhirat dunia tinggal cerita. Nyesal ya Allah. Dekat dunia ni kita cerita-cerita akhirat ni sekarang tak apa. Cerita sembahyang, kalau salah macam mana, harap buat betul. Ni cerita akhirat dah ni. Nanti dekat akhirat dan dunia tinggal cerita nyesal. Ya Allah dulu tak cerita sembahyang pun. Tak tahu rupa sembahyang salah gitu. Tak tahu kita sembahyang tak betul gitu ya Allah. Okey, lagi satu nak teguran. Jadi ni kita cerita akhirat sembahyang tak apa. Nanti akhirat kita ada cerita dunianya kita dapat. Jangan tinggal cerita je menyesal tuan. Akhirat kalau dunia tinggal cerita menyesal ya. Jadi satu lagi yang mungkin kita nak kena tertib, khuduah, jaga-jaga ni. Di sini tertib insya-Allah. Kalau ikutkan kitab Hidayatus Sibyan. Dalam kitab Hidayatus Sibyan dalam syarah di sana, siapa-siapa yang membuat perbuatan dalam sembahyang sedangkan imam belum sempurna di kedudukan itu. Okey. Lepas ni jangan buat. Baik lelaki baik perempuan. Siapa-siapa yang dia buat perbuatan dalam sembahyang tu rukun-rukun, imam belum sempurna di kedudukan tu, dia dah pergi follow, dia pergi ikut perbuatan imam tu, hukum perbuatan ni makruh. Tentu apa mana makruh? Makruh ni perbuatan yang Allah tak suka. Bukan imam tak suka, bukan saya tak suka, bukan tuan tak suka, Allah tak suka. Rujuk dalam kitab Hidayatus Sibyan. Tadi tu yang 4 tempat angkat tangan, rujuk kitab Safinatun Najah. Okey. Jadi hari ni kalau ada makmum yang buat imam belum sempurna rukuk, apa tanda imam sempurna kedudukan perbuatan? Kita dengar takbir intiqalat. Apa takbir dia? Allahu Akbar. Bila dia sebut bar tu, itu kedudukan dia dah sempurna. Kerana kalau dia nak rukuk lah, kalau dia nak rukuk kan, makna tangan dia dah pegang kepala lutut, itulah bar. Sempurna. Kita rukuk kita tak tahu perbuatan imam, tapi kita tahu sami'allahu liman hamidah. Dah tu sempurna dah tu. Jadi hari ini sesiapa yang imam belum sempurna perbuatan rukuk, dia dah pergi hukumnya makruh.
Sembahyang dia sah. Makruh ni tak disukai. Ini berjamaah tu, dia punya halusnya kalau nak dapat sempurna. Okey, kemudian imam sami Allahu liman hamidah. Mana kita nak tahu yang imam dah sempurna i'tidal dia? Mana tu? Kita nak tahu imam sami Allahu liman hamidah. Dia dah diri tegak tu, dia dah lah tu. Dah diri tegak lah tu. Okey, kita pun barulah sami Allah. Tuan-tuan, ini patut kita buat. Kerana qudwah. Apa qudwah? Kerana mengikut. Kebanyakan hari ini tak berapa jelas dalam masalah berjamaah. Imam belum sempurna rukuk, dia dah pergi turun. Tuan ada jumpa tak? Tak jumpa sini. Ada juga. Nak kena tu dia tu. Tak adalah sini, tak ada insya-Allah. Imam sami Allah, baru sami Allah, belum liman hami, belum lagi kita pun dah angkat lepaskan tangan daripada lutut kita. Ini makruh tu. Ada jumpa tu. Jangan, lepas ni jangan buat. Saya tak nampak ustaz perempuan belakang kata, tak. Kita dengar, tak nampak, kita dengar takbir intiqalat, dia bagus. Nak rukuk sempurna lagi. Allahu Akbar. Kan itu makna bila dah sabar dah sempurna lah. 7 anggota dia dah jejak. Tak ada tuan imam yang pergi sujud baru separuh barnya dah habis. Baru pegang lutut tapi bar dah sudah tertinggal. Allahu Akbar. Tapi jalan slow je. Memanglah makmum sehat. Makmum semua dah sujud, imam belum sujud. Tak sengaja tak apa. Slow, imam slow kan. Allahu Akbar. Dah habis akbar masih pegang lutut lagi, tangan belum lagi, dahi belum sampai lagi. Makmum semua dah beruk semua sekali. Beruk kafir lah. Apa yang beruk? Ni kalau, tapi kita dah tahu sekarang, kita dah tahu takbir itu betul. Jadi tolong perhati, dengarkan baik-baik takbir intiqal tu. Kita memang tak nampak. Tapi kan kita dengar tu. Kenapa kita hari nak menyaingi ataupun nak kejar dia? Tak. Biar dia sempurna. Begitu juga, kita tak tahu bila imam sempurna daripada sujud kedua untuk diri. Bila sempurna dia, yang kita nak kena ikut, dia akan baca takbir intiqalnya panjang. Allahu Akbar. Akbar dah diri sempurna lah tu. Tapi tak tahulah kalau imam akbarnya separuh jalan. Yang kita memang sehat, kita melaju. Imam baru kelelat, akhir ada tangilah. Dia benek ke dia. Sini tak ada. Nak tanya? Dia potong imam. Kenapa dia boleh potong imam? Kerana imam takbir tengah jalan habis. Tuan-tuan, kalau ikut saya lah daripada guru kita, rujuk aja apa takrif takbir intiqal. Takrifnya tuan, takbir yang mengiringi rukun. Mula pergerakan, habislah takbir. Sebab itu pergerakan bermula nak naik tu memang tinggi. Kita nak duduk istirahat lagi. Kalau lambat duduk istirahatnya, buat juga. Boleh duduk di atas tumit seketika. Perasan tak? Kalau kita istirahat macam duduk tawaruk mungkin lambat. Duduk iftirash kan lambat kan. Kaki kita dah kita dudukkan mungkin lambat. Kita boleh duduk istirahat antara dua tumit tu, dirikan aja kakinya. Macam kaki sujud lah, Yang penting ambil istirahat. Kerana takbirnya nanti jadi panjang. Kita kata tak sampai nafas ni. Istirahat ni dia tidak diberi syarat tamak-ninah. Yang mestinya duduk seketika tu beberapa second aja. Tidak ada syarat tamak-ninah. Tapi dia duduk istirahat panjang syarat ikut tamak-ninah. Qadarnya apa? Subhanallah. Itu qadar dia. Tapi kalau ikut baguslah tu, seorang-seorang okey. Kalau berjamaah dia kena potong dia. Lagi itulah saya kata, kenapa dia kena potong dengan makmum? Dia baru nak naik, makmum semua dah diri. Loh, rupanya imam belum lagi. Kenapa? Ini namanya makmum tak sabar tu. Satu juga dia silap kerana perbuatan imam itu tidak pada tempatnya intiqalat itu. Ya, dia kena jaga-jaga tu. Nak turun sujud tu panjang tu, maka intiqalat takbirnya tu betulkan. Allahu Akbar. Dahi jejak sempurna lagi. Kaki memang dah lah. Ya, 4 lagi tu, 5 lagi betul. Lutut pun dah taruh, dahi
maka dahi kendian taruh itu bar. Dahi jejak itulah habisnya bar. Tapi hari ini kalau baru lutut jejak dah habis bar akbar. Maka sebab itu jamaahnya keliru, dia pun turun. Tuan-tuan, kalau ni sengaja hukumnya makruh. Jadi kita tengok istilah takbir intiqalat. Tuan-tuan kalau nak duduk istirahat jangan tinggalkan. Duduk istirahat tu sekadar beberapa second ya, dia tak beri syarat pun tomak nina. Bermakna kalau kita nak naik tu daripada sujud kedua, pada rakaat pertama nak naik rakaat kedua kan, kita duduk je antara dua tumit tu sekejap ya. Sekejap je. Kita tahu ini istirahat kita, tak apa. Macam kaki kita sujud. Nah, lagi kita ni Allah badan dah sihat-sihat, dah sedap bulat-bulat ya. Dia bila kita dah duduk sengit sikit, nak naik. Lagi pula kita tongkat tangan sebelah, bahu kanan, dada kita pergi sedikit ya. Dah jadi tak sah pula sembahyangnya, masya-Allah. Kerana apa? Berubahnya bergerak hadap dada kita. Itu masalah sunat-sunat lah tu. Boleh kita sambung lagi sikit aja, insya-Allah. Dan mufarakah dibolehkan. Ini kan pula tadi turut serta daripada awal pun lagi boleh kita tinggalkan kalau keadaan imam yang begitu keadaannya. Okey, mudah-mudahan lepas ni kita tak ada lagi ya. Saya dah cakap sekali lagi. Di mana walaupun sembahyang dekat luar sana, sembahyang di belakang sana, di sebelah sana, mungkin tak nampak pergerakan imam, cukuplah kita baca takbir intiqalat. Lepas ni jangan ada lagi imam belum rukuk sempurna dia dah pergi turun. Imam belum iktidal sempurna dia dah angkat. Imam belum sujud sempurna dia dah jatuh. Imam belum naik sempurna dia dah naik. Lepas ni jangan. Tuan-tuan berpeganglah hukumnya makruh. Okey. Dan sekali satu lagi hari ini, ni mungkin takut tertinggal ni. Tuan-tuan kasih lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau bagi saya ni tak silap pada saya lah. Imam daripada rukuk nak iktidal. Dalam hadis dikatakan imam ketika rukuk iktidal, disebut juga dalam kitab 4 mazhab Abdul Qadir Rohbawi ada sebut. Imam angkat tangan, samalah dengan hadis yang tadi kitab Safinatun Najah. Bila masa nak baca Sami Allah, bila mula nak baca, jangan salah tempat. Sama sepakat. Jangan salah tempat. Sa bermula ialah ketika kita lepaskan tangan daripada lutut. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Lepas tangan daripada lutut. Sami Allahu liman hamidah dengan angkat tangan tadi tu. Tuan-tuan, memang betul. Dalam hadis kata apa? Bila Nabi sebut Sami Allahu liman hamidah, kita kena sebut Rabbana lakal hamdah. Betul? Rabbana walakal hamdah. Mil'us samawati wa mil'ul ardh. Wa mil'u ma syi'ta wa mil'u ma ba'da. Wa mil'u ma bainahuma. Ataupun kita sebut apa? Angkat aja, jangan geli-geli dulu, nanti tak jadi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Tak kira lah. Itu bacaan, itu tempat iktidal. Itu bacaan masa dah diri tegak. Masa nak diri, masa nak iktidal, Sami Allah. Kenapa ada yang masa nak diri dia Rabbana? Siapa? Adakah itu tempat dia? Imam baca, memang betul puji-puji itu Allah dengar. Sami Allahu liman hamidah. Bagi kita nak baca apa? Rabbana, ada itu ke? Tak. Kita juga kena baca Sami Allah. Takkan kita baca Rabbana. Rabbana tu bacaan di ketika iktidal. Bukan semasa nak iktidal. Nak iktidal bacaannya khusus. Nak iktidal bacaannya Sami Allahu liman hamidah. Dan iktidal bacaannya yang tadi tu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Itu bacaan. Tapi kenapa kita baca? Kita baca apa? Rabbana walakal kenapa? Mungkin kalau hari ni boleh diperbetulkan. Kita kata dalam hadis macam itu Ustaz. Tuan-tuan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat kata dia baca ketika dia diri. Sempat Rabbana itu bacaan di ketika iktidal, bukan ketika nak iktidal tak. Jadi mana-manalah. Jangan salah tempat je lepas ni. Nak baca panjang Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban, mungkin sederhana. Cari rujuk kita Hidayatus Sibyan tu ada sebut. Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardh, milik langit, milik bumi, wa ma bainahuma, antara keduanya milik Allah. Puji Allah, puji Allah.
Panjang-panjang tak apa. Rujuk dalam kitab Hidayatus Sibyan. Ada jelas tu, banyak sangat perkara-perkara yang kita kadang terlepas. Jadi saya khawatir kita sembahyang kesian kita. Yang tak berjamaah dah lagi mereka kesian, mereka tak dapat bina saf, mereka tak dapat rapatkan saf, mereka tak dapat luruskan saf. Kita dapat. Dalam itu yang tak begitu dan kita apa hukumnya kita tak tahu. Kita dalam dapat tu rupanya kita pun dapat juga hukum makruh Allah. Jadi janganlah kalau gitu tak. Kita sedikit lagi insya-Allah, sedikit lagi. Okey. Begitu juga sekiranya imam terlalu cepat baca suratul Fatihah. Ini tak boleh pergi surah ni. Imam punya baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Rakaat ke 3 lah. Min, terus rokok entah apa boleh baca begitu tak faham lah. Allah faham kata dia. Allah faham lah. Tapi kena ingat tajwid dia macam mana. Kita ada guru Quran ni kat sini. Boleh rujuk. Takkan dia baca Fatihah tu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Takkan dia sembahyang lisan. Cepat imam baca. Macam gini tak datang tak apa. Kalau datang mufarakah. Kalau dia amal tu lah kita dengar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikut. Cepat. Ya kalau nak sambung iraikan ma'aril sukun tu ada dua. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iya. Mungkin itu kita patut dia cepat kita boleh rasa redha lah ikut. Ini mencicil lah. Jadi kalau itu berlaku Fatihah, imam terlalu cepat dan kita tak boleh ikut, maka dibolehkan kita mufarakah. Bukan tak sah, dia sah. Kalau baca wasalnya betul, arik sukunnya betul, ya bacanya betul lah, wakafnya betul, dia sah. Tapi hari kalau dia terlalu cepat bacaan kita tak boleh ikut dah, maka kita boleh bermufarakah dan boleh tak sembahyang berjamaah di situ. Ini pula terlalu lambat pun sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dah memang tak sah. Kerana apa? Kerana bismillah kan wajib 2 harakat. Dalam sembahyang mana boleh 4, 5, 6. Rahim tak apa, ma'aril sukun 2, 4, 6. Saya malu ni ada ustazah jauh ni, ada ustazah import min Batu Pahat ilal Muari. Mana? Hari ni imam baca panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Dah tentunya tak sah. Guru saya kata apa? Ini dalam sembahyang lagi jangan dileweh. Itu leweh namanya. Sembahyang 2 harakat je. Lafzul jalalah 2 je. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa nak ambil 6. Itu memang hak dia. Ujung nak ambil 2 tak apa, itu hak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hak dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu hak dia. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin itu bukan hak dia. Lagi dalam sembahyang. Tapi guru kita kata sah kerana makna tak lari. Tetapi kalau dia tak panjang, pergi dipanjang. Mana panjang? Itu lari. Memang dia tak ada panjang. Tapi kalau itu pendek, dia panjang, itu makna lari. Kalau lahi itu panjang 2 ditambah lebih panjang, adakah makna lari? Tak lari. Hukum bacaan panjang itu haram. Tapi sembahyang dia sah. Sama hukum dengan kita hari ni. Ini Rajab ni. Sama hukum dengan kita, ada qada sembahyang. Tapi kita buat sembahyang sunat, qada tak bayar. Tak tahu apa kata ulama, sembahyang sunat dia haram. Orang yang dulu qada tak bayar tu, dia tak bayar lagi. Dia sembahyang sunat. Hukum sembahyang sunat dia tu haram. Ini bukan pendapat saya. Kenapa pula haram? Ada hutang dengan Allah tak bayar. Dia bagi buat sunat. Sunat ni tak boleh nak nampung yang wajib, tak boleh. Itu tadilah cerita bacaan tadi, cerita bacaan. Jadi ni dah cerita ke Rajab ni, Nabi tingkatkan amal, kita kena tingkatkan. Dah sekarang dah mula mana-mana teringat-ingat ada yang perlu dia qada dulu. Sampaikan dibahaskan dalam kitab disebutkan, walaupun tuan-tuan pilih malam Ramadan, solat tarawih, solat tu pun tak diterima. Kenapa tak diterima? Kerana dulu qada tak bayar.
Allahu Akbar. Ini bukan perkara main-main di hutang dengan Allah. Hari ini kita naik perahu besar, ada perahu kecil rosak boleh angkat, yang pecah tu masuk dalam perahu besar. Kerana perahu besar. Hari ini kita naik perahu kecil, perahu besar kita rosak, macam mana nak masuk dalam perahu kecil? Hari ini tuan-tuan, kalau qada kita tak buat, lepas sembahyang isyak kita niat qada zuhur, kita dapat pahala sembahyang sunat lepas isyak. Sebab yang besar kita buat, yang kecil dia numpang. Tapi hari kita buat solat sunat, qada tak buat. Pendapat pertama tuan, perbuatan ni haram. Kita kata, ini keras sangat. Tuan tanyalah ustaz-ustaz pun. Sampai pendapat lagi mengatakan tak sah pula sepanjang sunat-sunat kita. Allahu Akbar. Tu cerita tadi tu dah. Tapi pendapat kedua kata apa? Nak buat solat sunat, buat. Tapi mesti buat qada. Saya baru belajar ni ustaz, baru dapat tahu ustaz, siapa buat solat sunat fajar sebelum subuh 2 rakaat ustaz, ganjarannya lebih besar, lebih lagi daripada dunia dan isi-isinya. Aku nak ganjaran tu ustaz, aku pun sembahyang sunat fajar. Apa cerita dulu qada tak payah subuh? Sebab itu orang kata, baik dalam fajar itu ada qada subuh, niat qada. Saja aku sembahyang qada. Mudah-mudahan dapat pahala solat fajar kerana dibuat dalam masa tu. Kita tahu fadilat ganjaran tahajud. Kita bertahajud dah. Sebab apa kita faham? Allah Ta'ala kata apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa. Kita tahu? Asa, mudah-mudahan. Ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Kita baru belajar. Ustaz kata, Allah tunggu kita malam-malam hari. Wa minal laili fatahajjad bihi. Di malam-malam Allah tunggu untuk bangunlah tahajud. Kita baru belajar. Nafilatan laka, sebagai amal-amal nafil. Asa, kata Allah, nanti mudah-mudahan orang yang bertahajud, ayyab'atha, aku akan bangkitkan maqaman mahmuda, di makam tempat terpuji, tempat para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kita nak minta tempat itu, baru belajar kita membuat bangun tahajud. Ikut pendapat pertama, perbuatan tu tak diterima pun tahajud kerana ada hutang tak bayar. Jadinya dalam bertahajud kita qada aja sembahyang tahajud. Usalli fardhal isya'i 4 rakaatin qada. Pahala tahajud dapat, pahala qada yang dulu dapat. Buat nota. Kita dulu baligh tahun berapa kita sedar kita kembali kepada Allah. Baligh tahun berapa sedar, berapa kali hutang sembahyang. Allah, saya pun. Yang kedua, tak apa. Yang kedua, kita ambil pertengahan lah. Yang pertengahan, saya nak buat juga kerana baru dapat ilmu, baru tahu ni. Jadi baru belajar, baru dibentang. Oh Allah, ini ganjaran aku nak juga raih ganjaran ni ya Allah. Mudah-mudahan dengan ganjaran yang ada ya Allah, Engkau redha ya Allah, cukup ya Allah, tambang untuk jumpa Engkau ya Allah, tempat yang jauh ya Allah, di dunia pendek ya Allah, boleh habis selesai, akhirat tak habis. Maka kita pun buat. Yang kedua kata, buatlah solat-solat sunat, buatlah. Tapi qada jangan tinggal. Qada tetap azam nak buat juga qada. Ni yang kedua. Ada lagi satu pendapat tu. Nak buat solat sunat, taubat. Tak nak tinggal lagi. Memang kita tak tinggal. Tapi tuan-tuan, apa cerita tentang hutang dengan Allah? Allah tunggu kita tuan. Ini sembahyang. Nabi sebut, as-salatu karra'si fil jasad. Sembahyang macam kepala pada badan. Itu hadis disebut. Orang yang tak sembahyang macam orang tak ada kepala. Tak pakai tuan. Dalam hadis lain apa? La sahma fil Islam liman la solata lahu. Tak ada bahagian dalam Islam orang tak sembahyang. Tak ada apa pun boleh dapat dalam Islam. Satu sin habuk pun tak dapat. Allah. Jadi ni cerita tadi masalah bacaan yang tadi tu dah. Fatihah yang dilebih-lebihkan, diimalah, dileweh-leweh itu haram perbuatan tu. Ma'arif li sukun tak apa. Tuan nak pilih 2, nak pilih 4, nak pilih 6 tak apa. Dah dibagi syarat insya-Allah. Jadi panjang pendeknya itu kita tak boleh. Terlalu panjang kita tak boleh ikut. Terlalu pendek pun kita tak boleh ikut. Maka boleh buat pilihan diuzurkan berjamaah. Ini tak disebut di situ. Diuzurkan berjamaah, tapi boleh buat pilihan tempat lain banyak. Allahumma salli. Okey. Jadi hari ini jangan dipanjang-panjangkan, bukan tempat panjang. Ini masih jumpa lagi ni takbir dalam sembahyang panjang awal. Allah, Allah, Allah. Sedang dia Allah,
Alhamdulillah. Mana? Itu panjang. Dia alhamdulillah, alhamdulillah. Yang panjang lahnya bukan hamnya. Yang panjang lahnya bukan Allahnya. Kalau takbir sembahyang tadi mula selama-lama tuan kita bertakbir Allah, maka kiralah berapa banyak kita nak ganti kerana sembahyang kita tak sah sebab kita tambah hamzah pada sebelum lafzul jalalah. Rujuk kitab Hidayatus Sibyan. Terangkan jelas di sana. Mudah-mudahan hari ini boleh buat pilihan. Kalau siapa nak ikut tempat yang hari ini imam terlalu cepat Fatihah, terlalu lambat, begitu juga tidak diberi peluang untuk kita meninggalkan jemaah itu, atau imam itu sendiri merupakan orang yang makruh menjadi imam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan Haji Jufri akan datang imam yang makruh jadi imam itu banyak, jadi kita tak boleh masuk 18 lah. 17 kita semua akan datang. InsyaAllah. Tuan-tuan berkali Allah SWT, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan setakat perkongsian aja. Apa yang saya dapat saya sampaikan, yang saya tak dapat saya tak sampaikan lah. Jadi mudah-mudahan atas barakahnya tuan-tuan puan-puan sedia diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk mengisi ruang ini. Allah Ta'ala beri ganjaran, insyaAllah diampunkan dosa kita, mudah-mudahan juga diampunkan dosa mak bapak kita. Dan disebut dalam hadis, duduk seketika Allah tukar keburukan dengan kebaikan. Itu kita hendak patut kita buat buruk, ditukar dengan kebaikan. Bukan dibuang keburukan, tak, ditukar dengan kebaikan. Masya Allah, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, kemampuan untuk terus taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allahul aman al aman al aman, ya arhamu min kulli rahim, ya a'lamu min kulli alim, ya ahkamu min kulli hakim, ya akramu min kulli karim, ya a'zamu min kulli azim, ya aqdamu min kulli qadim. Khalisna minal waba, khalisna minal waba, khalisna minal waba, ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.